An Abi Barzata Nadlata Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Apakah arti hadis ini? Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum berganjak lagi kedua-dua kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Jadi di sini nak beritahu kata di akhirat nanti tidak akan berganjak kaki kita ni, melainkan akan ditanya terlebih dahulu. Ada 4 soalan ni. Okay. Sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya. Pertama sekali akan ditanya tentang umur kita ni, untuk apa dihabiskannya. Umur kita ni untuk apa dihabiskan? Itu soalan yang pertama, tentang umur. Baik. Dan akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa ia melakukannya. Jadi soalan yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Apakah yang kita lakukan dengan ilmu tersebut? Yang ketiga, ditanya tentang hartanya. Baik. Untuk harta ini pula, dia ada 2 pecahan dia, iaitu yang pertama, bagaimana kita beroleh, dan bagaimana yang kita gunakan harta tersebut, dibelanjakan. Dan soalan yang keempat akan ditanyakan tentang tubuh badan kita, untuk apa digunakan. Jadi ini dia 4 soalan yang kita semua akan lalui. Setiap manusia, setiap anak Adam, ya, setiap manusia akan lalui ketika hari kiamat nanti. Ada 4 soalan yang akan ditanya. Pertama tentang apa? Tentang umur. Kedua tentang ilmu. Ketiga tentang harta. Dan yang keempat tentang tubuh badan. Baik. Yang pertama kita lihat tentang umur. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan, ya, bagaimana antara cara yang boleh kita lakukan untuk menjadikan jumlah jam yang kita tidur itu bernilai pahala. Baik. Jadi kita telah sebutkan dalam pertemuan sebelum ini, secara umumnya umat Nabi Muhammad SAW hidup dalam jangka hayat kira-kira antara 60 sampai 70 tahun. Itu secara kebiasaannya. Jadi pada hari ini, andai kata Allah Ta'ala melanjutkan usia kita lebih daripada 70 tahun, itu adalah suatu kurniaan yang sangat besar, suatu bentuk subsidi yang sangat berharga. Dalam hadis yang lain disebutkan mafhumnya, kita ini diterima lagi keuzuran. Andai kata kita tidak dapat melaksanakan begitu banyak kebaikan, selagi mana kita belum mencapai 60 tahun. Tetapi kalau dah sampai 60 tahun, masih lagi amalan tak begitu bersedia, maka keuzuran tidak diterima. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa dalam kerangka pemikiran kita, kita cuba bersedia dan menggunakan hayat kita ini kira-kira 60 tahun. Kan? Kita lihat pada hari ini, bolehlah nanti tengok balik statistik yang ada di Malaysia, yang ada pada peringkat dunia, berapa kebanyakan jangka hayat manusia, usia mereka. Jadi berdasarkan dalil, kebiasaannya umat ini antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi sememangnya kita tak tahu secara tepatnya bila ajal kita, tetapi secara umumnya
kita dah boleh nampak dah. Hari ni tanya balik diri kita masing-masing, lah ni umur berapa dah? Kalau masih lagi 15, Masya Allah lah. Kalau sesiapa yang 15 lah, adik-adik yang ada kan, masih lagi jauh perjalanannya kan. Masya Allah. Besarkan isi usia mereka ni dengan amalan-amalan soleh. Kerana ada salah satu golongan yang mendapat penghormatan naungan Arash nanti adalah pemuda yang besar dengan ibadah. Jadi itulah anak-anak kita semua ni, biasakan mereka dengan surau, dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan terisi mereka dengan kebaikan. Baik, masing-masing boleh kira lah ya. Kita umur apa dah sekarang ni? 20 ke, 30 ke, 40 ke, 50 ke, 60 ke. Jadi sebenarnya kan, bila sambut hari lahir ni, apa perasaan sebenarnya? Betul lah, gembira kan, orang ucap selamat hari lahir kan, kalau ada kek ke semua kan, hadiah ke. Tapi pada masa yang sama, kita kena fikir balik, sebenarnya masa yang saya ada ni makin lama makin kurang sebenarnya kan. Wallahualam, kita tak tahu bilakah ajal kita tu. Kalau contohlah kan, sahabat yang telah meninggal dunia pada umur 65 tahun. Jadi pada hari lahir dia yang ke-50, kalau kita nak cuba kembali ke belakang kan, nak play back balik, maka hari lahir yang ke-50 tu sebenarnya masa dia tinggal lagi 15 tahun. Bila dah 60 tahun birthday dia, tinggal 5 tahun lagi. Itu bagi mereka yang telah meninggal dunia lah. Kita tak tahu bila, tetapi setiap kali kita sambut hari lahir, setiap tahun yang bertambah itu sebenarnya kita semakin hampir nak menuju ke alam akhirat. Sebab itulah ya, antara penguat jiwa kita juga adalah apa dia? Dalam doa ya, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan di akhirat nanti. Baik, jadi ini soalan yang akan ditanya nanti. Ya. Jangan terkejut pula, soalan dah ada, dah tahu lah. Jadi kita kena bersedia lah. Yang kata tak tahu pula kan, dah tahu dah malam ni kita sama-sama bincang. Soalan yang pertama tentang umur. Tentang umur. Kena sama-sama peringat ya. Kena sama-sama peringat. Jadi saya peringat diri saya jugalah ya. Kita lepas ni, malam ni, waktu malam tidur tu jangan seronok sangat ya. Kita sama-sama kena mulalah ya, bangun malam untuk solat sikit ya. Lama-lama kita tambah lah. Jangan duk seronok tidur saja kan. Seronok tidur sampai subuh, sampai azan baru bangun. Jadi kita mulalah pelan-pelan, mula untuk menghidupkan malam kita. Sebab nanti takut kita rasa rugilah malam kita ni tak didirikan dengan ibadah solat. Jadi sama-sama kita fikirkan umur yang kita dah ada ni, yang telah kita pinjam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sejauh mana yang telah kita gunakan ya. Dan selepas ini kita rancang untuk banyakkan, isikan dengan perkara-perkara kebaikan. Baik, itu soalan yang pertama. Baik, yang kedua ialah akan ditanya tentang ilmu yang kita dapat, kita pelajari. Bagaimana kita gunakan ilmu tersebut. Ini antara perkara yang perlu kita tekankan dalam akhlak kita, dalam adab kita. Kita menuntut ilmu, apa tujuan sebenarnya. Sebab itulah ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan apakah antara ciri ilmu yang bermanfaat. Kadang-kadang kita duk perhati, kita duk perasan situasi pada hari ini manusia berlumba-lumba mencari ilmu, tetapi mungkin kita agak tergelincir. Tujuan kita tu masih lagi boleh dibaiki. Kita risau setengah termasuklah mereka yang mendalami bidang ilmu agama. Kalau mereka tak dipimpin dengan baik, mereka akan terjerumus untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Itu yang kita risau juga lah. Kalau dia belajar ilmu dengan tujuan yang tak betul-betul dikemaskan, mungkin ada tujuan dia yang tersembunyi. Dia nak dapatkan kemasyhuran dan seumpamanya. Dia belajar ilmu dengan tujuan
Dia nak berdebat dengan orang lain, nak mengalahkan orang lain, nak tunjukkan orang lain itu salah dan dia sahaja yang betul. Itu antara benda yang kita kena cuba baiki dan jauhi. Jadi insya-Allah tujuan kita adalah yang pastinya untuk kita membaiki diri kita dan nak mengamalkan dalam kehidupan kita. Contohnya malam ni, walaupun satu sahaja yang kita dapat, tapi niat kita ikhlas, kita nak amalkan, insya-Allah ilmu tu akan bertambah barakah. Umpamanya malam ini kita sama-sama bincang bahawa ilmu kita, umur kita ni akan ditanya. Maka kita dah mula berfikir macam mana nak gunakan usia kita ini selepas ini. Sebab itulah kan, kita ibadah yang wajib ni kena jaga betul-betul. Umpamanya kita lihat solat fardu kan, tidak ada alasan untuk kita tidak mendirikan. Maka setiap hari ni jaga betul-betul solat fardu kita. Ya. Kalau ada kesempatan, dirikan pada awal waktu dalam keadaan berjamaah. Kemudian jaga lagi lah ibadah-ibadah yang terkait dengannya. Apa yang kita masukkan ibadah-ibadah yang terkait dengan solat fardu ini? Antaranya ialah apa yang Nabi sebut berkenaan dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang kita boleh lakukan dengan solat fardu. Yang selepas kita lakukan solat fardu, antaranya apa dia? Baca ayat kursi, tasbih 33 lah, tahmid 33, takbir 33, dan diakhiri dengan satu lagi untuk cukupkan 100 ya. Jadi benda-benda ini kita jaga betul-betul ya, supaya hidup kita ini terisi dengan perkara yang baik. Yang ketiga akan ditanya tentang harta. Tentang harta. Kita semua akan diaudit, akan dihisab ya. Harta kita ni macam mana cara kita dapat dan macam mana cara kita membelanjakan. Jadi ini ya, benda ini kalau kita yakini dengan sepenuh hati, maka insya-Allah itu akan menjadi pendorong yang sangat-sangat kuat untuk kita menjaga integriti. Terutama sekali lah kepada ayah-ayah yang menjadi ketua keluarga, yang mencari nafkah untuk makan minum anak isteri semua. Maka kita fikirkan betul-betul, pendapatan yang kita nak dapat ni kita nak bagi jadi makanan kepada anak isteri. Kena perhatikan betul-betul supaya apa yang masuk ke dalam tubuh badan mereka semua itu adalah yang halal dan taib. Mudah-mudahan mereka akan menjadi membesar dalam keadaan soleh nanti. Kena perhatikan benda ini. Jadi tadi saya pergi ke Jabatan Imigresen di Putrajaya, nampak banyak dia buat peringatan, kami tidak menerima rasuah dan seumpamanya. Itu antara kempen yang dilaksanakan di Jabatan Imigresen berkenaan dengan rasuah, berkenaan dengan bribery. Jadi sebenarnya semua orang akan terdedah kepada risiko rasuah dan seumpamanya. Jadi imanlah yang menjadi pengawal dan benteng kepada diri kita. Kalau fikir balik, benda-benda yang kita dapat cara tak elok ni, dia takkan tahan lama. Ungkapan dia apa dia? Easy come, easy go lah ya. Senang dapat dan senang hilang balik. Dari sudut barakah dia, ini apa-apa yang kita duk dengar lah, orang-orang duk cerita kan, ustaz-ustaz kita duk cerita daripada pengalaman hidup. Nak kata barakah ilmu, barakah harta ni, kita kena lihat secara luas. Jangan duk kata rezeki yang Allah bagi ni kena dalam bentuk duit yang banyak. Tak semestinya. Kita nak cari keberkatan dalam rezeki dan keberkatan dalam ilmu. Barakah ni apa maksud dia? Barakah ni ada banyak kebaikan. Antara contoh, antara petanda keberkatan rezeki yang kita dapat, apa dia? Alhamdulillah, kita dapat kesihatan yang baik. Kita dapat menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebahagian orang yang lain secara umum lah kita buat contoh, mungkin mereka disibukkan dengan mencari harta yang tidak halal. Dia ambil rasuah, kemudian jual beli dia ada tipu, sukatan dia tak cukup, spesifikasi itu dia tipu. Contohnya situasi hari ini dalam jual beli menggunakan apa-apa platform internet,
dia tak cerita betul-betul apakah spesifikasi barang yang nak dijual tu. Dia ada tipu. Kemudian dia buat apa orang kata betul? Testimoni ataupun maklum balas pengguna. Dia upah orang lain untuk bagi testimoni yang baik, padahal produk dia tak berapa baik pun. Jadi kita risaulah benda-benda macam tu. Dia menghilangkan keberkatan rezeki itu. Mungkin dia dapat banyak pendapatan dia, hasil jualan yang tak berapa bersih, yang ada tipu sana tipu sini kan. Tapi nanti bila dapat duit apa semua tu pun akan hilang juga dengan cara yang senang. Apa dia? Kereta rosak, apa semua, rumah rosak sana sini. Kemudian apa lagi? Macam-macam. Jiran bergaduh dengan jiran ke apa semua. Jadi dia akan hilang dalam bentuk yang lain pula. Ya. Mungkin harta benda dia dicurikan dan sebagainya. Jadi itu antara bentuk-bentuk yang lain. Ala kulli hal, kita rasa seronok sangat ya. Kita rasa bersyukur sangat kepada apa semua kurniaan yang Allah Ta'ala bagi. Dan lebih-lebih lagi lah pada malam ni sama-sama kita ada kesempatan untuk datang solat fardu secara berjemaah. Tak semua orang dapat peluang macam ni. Mungkin mereka yang sangat-sangat sibuk dengan urusan dunia tak sempat nak solat. Tak sempat nak solat. Wala'iyatu bidah lah ya. Jangan sampai ke tahap yang sedemikian. Baik, jadi kena ingat balik macam mana kita dapat harta tersebut dan bagaimana kita belanjakan. Belanja. Bagaimana cara kita belanja harta kita? Adakah kita menunaikan kewajipan memberikan nafkah kepada ahli keluarga kita, tanggungan kita? Adakah kita membayar zakat yang wajib ke atas kita? Ya. Jadi semua itu kita kena perhatikan. Tadi bab bagaimana dapat harta itu kita lihat ulama Islam telah menyusun ilmu berkenaan dengan fiqh muamalat. Fiqh panduan tentang urusan jual beli dan seumpamanya. Semua itu ada peraturan dia, ada panduannya, ada rukun dan ada syaratnya. Maka kalau kita patuhi dengan baik, insya-Allah kita akan dapat banyak kebaikan. Kita faham. Kalau kita pinjam orang, kita kena pulangkan. Kalau kita berhutang, kita kena tulis, kena ada saksi. Ya. Kalau kita beli benda yang nak dibeli tu kena jelas apa dia. Kalau kita nak upah orang buat kerja, kena cerita awal-awal apakah yang kita nak minta dia buat. Dapatkan persetujuan yang macam mana, dapatkan quotation, sebuah harga. Jadi masing-masing terjaga dia punya kebajikan. Baik. Jadi itu dia yang ketiga tentang harta. Bagaimana kita dapat dan bagaimana kita belanjakan. Dalam satu hal yang lain pula, mengapa sebahagian orang soleh ini mereka lebih tenang kalau tak banyak harta? Kerana dia lebih, orang kata apa, hisab dia tu kurang berbanding mereka yang banyak harta. Mereka yang lebih banyak harta maka akan diperiksa lebih banyak lagi ya, dia punya harta dia. Dan soalan yang keempat adalah berkenaan dengan tubuh badan kita. Bagaimana telah kita gunakan tubuh badan kita? Ya. Mata, kepala, telinga, mulut. Dulu masa bulan puasa kan, saya pernah bincangkan dengan kawan-kawan. Saya beritahu kata zaman moden lah ni pun puasa jari ada juga. Perasan tak? Lah ni ada puasa jari. Puasa jari. Dulu tak berapa nak faham sangat kan benda puasa jari kan. Disebabkan kemudahan teknologi yang ada sekarang ni, kita banyak duk scroll je tak skrin tu. Scroll. Kemudian tekan butang sana butang sini. Jadi kita kena berhati-hati. Jangan duk laju sangat scroll dan kita kongsikan apa-apa benda kan. Jadi itu berkenaan dengan tubuh badan kita ni akan ditanya, macam mana kita gunakan tubuh badan kita. Alhamdulillah kita ada kemudahan untuk datang ke surau kan. Alhamdulillah semua dapat berjalan dengan baik kan. Ada sebahagian muslimin-muslimat yang diuji kesihatan. Nak datang kena ada tongkat, nak datang kena ada kursi roda.
Kita alhamdulillah, kita semua sihat kan, betul tak? Seronok ni, alhamdulillah nikmat. Kita tak rasa benda ni, melainkan satu hari kalau kita diuji dengan kesihatan, susah nak datang, kena pakai kursi roda, masa tu kita akan betul-betul menghargai nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Jadi benda ini sama-sama kita ingat. Tubuh badan kita ni akan ditanya sejauh mana kita guna. Memang kita bukannya malaikat, kan? Tetapi kita sama-sama usahalah, sentiasa minta bantuan Allah dan sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi itu adalah 4 soalan yang akan kita jawab. Baik, buku ni saya bawa balik, buku yang saya mengaji dulu lah. Ni kalau ikut tarikh ni tahun 2010 dulu lah, dengan pengarang kitab ni yang telah kembali ke rahmatullah, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala. Jadi hadis ni saya belajar pada tarikh 6 bulan Februari tahun 2010. Okay, baik. Ni ada sikit nota ni. Dan di sini ada petikan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dekat sini dia buat majlis bacaan Yasin lah. Ada buat tak? Ada kan? Hari apa? Hari Khamis. Malam Jumaat Wabillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ayat yang ke-65 dalam surah Yasin. Pasal kan, ingat kan ayat tu kan? Apa maksud ayat tu? Ayat itu bermaksud al-yawma. Al-yawma dalam bahasa Arab ini nak menggambarkan masa pada hari ini. Al-yawma nakhtimu, nakhtimu, kami tutup, ala afwahihim, kami tutup mulut-mulut mereka. yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap-cakap kepada kami tangan-tangan mereka. Ya. Jadi di akhirat nanti mulut kita tak cakap, tapi tangan kita yang akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi ke atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi di sana nanti berbeza, mulut dah tak bercakap, sebaliknya tangan-tangan, kaki-kaki akan menjadi saksi. Jadi lepas ni bila baca Yasin sampai ayat ni, Masya Allah, kita boleh ingat balik bahawa bila kita kat sana nanti, mulut dah terkunci, yang akan bercakap-cakap, yang akan menjadi saksi adalah tangan dan kaki kita. Baik. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Ya, senafas umur lebih mahal daripada dunia dan seisinya kalau kita pandai guna. Nafas yang kita duduk nafas kan, satu nafas saja tu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Apa maksudnya di sini? Apa nama? Cara nak faham benda ni ialah setiap peluang hidup yang kita ada ini, kalau kita pandai guna, maka itu akan menjadi keuntungan kepada kita. Dalam hadis yang terakhir, kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mencatatkan hadis berkenaan dengan dua kalimatan khafifatan fil lisan, yang mudah disebut dengan lidah. Khafifatan thaqilatan fil mizan, tetapi sangat berat dalam timbangan amal. Dan dalam dalil yang lain disebutkan wa subhanallah tamlaul mizan. Jadi dengan peluang nafas yang kita ada ni, kita berzikir, dan zikir itu sangat berat pahalanya dalam timbangan amalan kita di sana nanti. Dalam situasi yang berbeza, mereka yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dia ada peluang yang sama juga. Dia bernafas macam kita juga. Tetapi nafas yang dia gunakan itu digunakan untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dia ada peluang untuk hidup, tetapi dia gunakan untuk umpamanya minum arak, umpamanya berjudi, umpamanya memfitnah orang lain. Jadi itu adalah contoh yang mana dia gunakan peluang hidup dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu. Namun kita alhamdulillah dan insya-Allah, jika kita bijak guna, maka insya-Allah kita akan membawa banyak kebaikan yang akan dibawa ke akhirat sana nanti. Baik. Orang yang bijak, tidur pun dikira ibadah. Sebab itu kita kena belajar ilmu, supaya setiap benda yang kita lakukan ada nilai pahalanya. Dan di sini pesanan guru-guru kita juga ialah ilmu yang kita pelajari ini sama-sama kita niatkan, kalau boleh nak amal sekali pun tak apa, supaya kita dapat barakah ilmu tersebut. Orang yang mengamalkan ilmunya. Baik. Itu dia hadis yang pertama pada malam ini, yang berkenaan dengan 4 soalan yang mesti dijawab. Dan ini boleh dijadikan antara panduan untuk kita bina integriti dalam diri kita. Sebab semua benda ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yang diberi tajuk siapakah teman setia. Siapakah teman setia? Sebelum kita mula masuk kepada hadis ini, ada sebarang cadangan. Apakah itu teman setia? Pernah terdengar tak soalan ini? Siapakah teman setia kita? Amalan. Amalan kan? Baik. Teman setia. Okey, hadis yang seterusnya ini hadis yang diberi judul siapa teman setia. An Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun alaih. Hadis ketika disebutkan muttafaqun alaih, maksud kata disepakati oleh kedua-dua imam, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Apakah arti hadis ini? Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang akan menghantar jenazah semasa dibawa ke perkuburan. Sesiapa yang solat jenazah dapat pahala 1 qirat, dan siapa yang iring sampai ke tanah perkuburan dapat lagi 1 qirat. Kalau ada peluang, kita sama-sama solat jenazah dan mengiringi jenazah ke perkuburan. Baik. Dalam hadis disebut ada 3 perkara yang menghantarkan jenazah ke tanah perkuburan. Ada 3. Yang pertama apa dia? Keluarganya. Keluarganya. Yang kedua ialah hartanya. Dan yang ketiga ialah amalannya. 2 di antara perkara tersebut akan kembali, dan 1 sahaja yang akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali, sedangkan amalan akan tetap setia bersama dengannya. Jadi saya duduk perasan, saya duduk follow juga page Facebook yang Tazkirah Bahasa Arab tu. Menarik dia buat satu kartun tu. Dia buat lukisan seorang lelaki itu, dia ada 3 beg. Dia 3 beg yang dia bawa, dia berjalan, dan dia sedang menuju ke tanah liang lahat dia lah. Ini gambaran bukan betul lah, dia lukis kartun tu. Tepi-tepi dia adalah anak-anak isteri dia semua, kawan-kawan dia. 3 beg. Beg yang dia pegang tu beg amalan dia. Lagi 2 beg harta dan ahli keluarga tu diletakkan di tepi. Jadi yang mengiringi dia masuk ke
Kubur dia itu adalah amalan dia. Yang lagi dua tu akan ditinggalkan. Baik, benda ni memang kalau kita perhatikan betul lah. Kan kawan-kawan jemaah surau yang menghantar kita ke perkuburan, lepas dah dikebumikan apa semua tu, ada takdir apa semua, doa apa semua, lepas tu semua akan kembali. Harta kita umpamanya tikar kan, tikar yang digunakan untuk apa tu, nak duduk ke semua kan, kenderaan yang bawa anak isteri kita pergi ke tanah perkuburan, semua tu akan kembali. Yang bersama dengan kita ialah amalan kita. Itu dia. Jadi ya, bila kita ingat benda ni pun, itu akan menguatkan jiwa kita. Menguatkan jiwa kita. Akhir sekali, kena usahakan agar ada amalan. Sama juga harta yang kita ada banyak ni. Baru-baru ni kan pakat tu berbincang kan, kejadian insiden apa tu, kapal selam mini tu kan, Titan Titan. 5 orang sahaja yang boleh, orang kata apa, menaiki kapal selam tersebut. Kesemuanya hebat-hebat dia punya latar belakang dia. Sebab kalau tak silap saya, bayaran tu pun berapa? 250,000 mata wang ni lah, USD kan. Kalau duit kita dah sejuta lebih lah. Nak melancong, nak pergi tengok kapal kapal Titanic kat bawah tu kan. Jadi macam-macam lah. Saya duk perhati juga, sebab orang masyarakat yang memberi reaksi ni macam-macam lah latar belakang kan. Ada yang mempersendakan, tapi kita tak boleh. Kita adat kita orang Islam, sungguh pun yang meninggal dunia tu bukan orang Islam pun kita kena hormat. Tak boleh kita mempersendakan. Jadi itulah, ada yang mempersendakan sebagainya. Tetapi di sini kita nak lihat dari sudut pandang bahawa kita boleh lihat bahawa semua orang akan mengalami orang kata apa, saat nyawa akan dicabut kan. Kalau tengok dia punya latar belakang penumpang semua tu, antaranya kata saya hartawan daripada Pakistan dia dengan anak dia. Jadi pada saat tersebut kita lihat mereka tinggalkan harta mereka. Harta masa dia naik sekali tu pun, naik kapal selam yang kecil tu pun, dia tak bawa semua harta dia. Mungkinlah kalau ikut dia bawa kredit ke apa semua kan, kalau ada. Tapi yang selebihnya tu dia takkan bawa. Kereta-kereta besar, rumah-rumah besar dia tak bawa. Dan akhir sekali dengan takdir Allah SWT juga, mereka inilah ya, sampai umur dia kat bawah sana kan. Jadi itu contoh yang ada pada hari ini, yang boleh buka mata kita, boleh nampak. Kecil je kan, kapal selam kecil je kan. Kalau lihat berita yang dikongsikan, mereka berjaya ambil balik serpihan kapal selam tu kapal selam kecil. Kecil je, 5 orang saja boleh muat. Jadi itu sebagai contoh. Bila ada habis umur kat bawah sana, maka harta pun tak dibawa lah. Sama juga kita. Sebab itulah kita nak usahakan kita semua masing-masing usaha untuk beramal. Usaha untuk beramal. Sebab itu ada tasbih tak? Siapa ada tasbih? Siapa tak ada tasbih? Tasbih yang biasa ni apa? 100 kan? Tasbih itu berdasarkan dari apa? Kalau kita nak faham, ada hadis Nabi menyebutkan, sesiapa yang berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu akbar 33 kali, dan dilengkapkan dengan penyudahnya tu untuk jadikan 100 setiap kali selepas solat fardu, maka akan diampunkan dosa-dosa kecil kita, hatta kalau sebanyak buih di lautan sekalipun. Okay. Tasbih ni, kalau saya fahamlah daripada apa ustaz-ustaz kita dua macam, tasbih ni dia ada dua benda lah. Bila kita dah umur 40 tahun ni,
yang wajar kita pegang lah. Ada dua benda, antaranya tongkat, satu lagi tasbih, untuk kita banyakkan berzikir. Kalau kita perhati balik, memanglah tasbih tu digunakan untuk mengira kan. Dan satu lagi, sebenarnya tasbih ni digunakan sebagai peringatan untuk kita membiasakan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berzikir ni penting? Supaya dalaman kita ni, fikiran kita ni terisi. Kita kalau dalaman kita ni tak diisi, itu yang dia mula fikir banyak-banyak tu. Dia teringin nak buat macam-macam. Jadi kalau kita isikan dengan zikir, maka insya-Allah kita terselamat sikit lah daripada benda-benda yang kurang sepatutnya. Dan zikir yang paling utama apa dia? Afdalu zikri la ilaha illallah. Itu kita kena biasakan, lembutkan lidah kita. Sebelum ni kita sebutkan, sesiapa yang akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Maka kita kena mula berlatih sekarang ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Baik. Dan zikir yang lain yang kita kena rebut apa dia? Iaitu kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Jumaat kita dah dengar benda ni. Apa dia? Ayat Quran yang dibacakan oleh khatib, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka kita juga dituntut, diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi. Baik. Selawat ini sangat utama. Dan insya-Allah tidak kira latar belakang macam mana pun, selawat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena rebut peluang ni. Setiap satu selawat yang kita lafazkan akan disampaikan kepada Nabi dan Nabi akan balas. Kemudian setiap satu selawat akan diampunkan 10 dosa kita dan diberikan 10 kebaikan dan diberikan 10 darajat, dinaikkan. Jadi banyak keuntungan. Jadi kita boleh faham bahawa selawat ni insya-Allah, tak kira lah siapa pun yang berselawat, insya-Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab yang demikian, antara panduan untuk berdoa ialah apa dia? Di awalnya dengan selawat dan di akhirnya dengan selawat. Kita kapit dengan selawat. Ibaratnya macam lift lah. Kalau depan diterima, belakang diterima, insya-Allah lah tengah-tengah tu akan diterima jugalah. Itu antara panduan yang diberikan oleh ustaz-ustaz kita. Baik. Hari Jumaat ni ramai yang tertidur, betul tak? Kalau pasan lah, kalau pasan, ramai yang tertidur hari Jumaat. Dia tersedar masa bila? Allahumma salli ala sayyidina Aqimus salat. Masa dia tersedar, cerah mata dia. Ada apa? Ada semayang kan. Jadi itulah ya, kalau boleh. Dan hari ini ya, sama-sama lah kita peringat ya, bila azan tu dah dilaungkan, maka kita dah tak boleh buat benda lain dah. Telefon semua tutup. Kadang-kadang kita rasa kesian lah. Saya pergi semayang dekat masjid, dekat Syakirin tu, dekat KCC. Ada banyak bangsa lain kan, orang international. Kita ternampak lah kan, mereka duduk sibuk main telefon masa khatib tengah menyampaikan khutbah. Okey. Jadi benda tu kena dielakkan lah ya, supaya kita tak hilang pahala. Kalau kat Kedah masih ada lagi, khatib akan memperingatkan muslimin semua, hendaklah kita mendiamkan diri ketika khatib membaca khutbah, kerana bercakap-cakap ketika khutbah itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Itu kat Kedah lah. Kat sini dia buat tak? Ada juga lah. Alhamdulillah. Kat Kedah dia buat lagi, nak peringatkan supaya jemaah semua jangan sembang ke apa semua, sebab itu pahala boleh menghilangkan. Okey, alhamdulillah kita pun dah nak menghampiri solat fardu Isyak. Baik, jadi pada malam ini ada dua yang kita bincangkan. 4 soalan yang semua orang kena jawab. Yang pertama tentang umur, macam mana umur kita.
Kalau 60 tahun hidup, macam mana digunakan 60 tahun tersebut? Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus berikan bimbingan kepada kita untuk mengisi usia kita dengan perkara-perkara yang baik. Kemudian ditanya tentang ilmu, kita guna untuk apa? Kemudian tentang harta, macam mana dapat, macam mana guna. Dan tentang tubuh badan kita, macam mana kita gunakan tubuh badan kita. Dan yang kedua tadi kita bincangkan tentang teman setia kita, iaitu apa dia? Amalan kita. Oleh sebab yang demikian, kita kena mulakan banyakkan amalan kita. Kalau ada tasbih kat rumah, mula-mulalah duduk, ambil balik dan sama-sama kita guna. Tasbih, saya rasa kalau tasbih yang biasa-biasa tu tak ada mahal sangat kan. Bolehlah beli beberapa. Satu letak kat rumah, satu letak kat pejabat, satu letak dalam kereta. Jadi boleh guna. Sentiasa teringat untuk berzikir kepada Allah SWT. Kalau sesiapa yang lagi rajin nak berzikir, nak bersalawat, beli yang digital tu, yang tekan-tekan tu, boleh nampak. Mungkin jadikan sasaran yang sehari ni saya nak bersalawat 1000 kali. Salawat tekan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sampai 1000 kali. Ya, itu antara contoh yang boleh kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat manfaat daripada ilmu yang kita bincangkan pada malam ini. Jadi macam mana kita sebutkan sebelum ini, ilmu walaupun tak banyak, yang penting kita faham dan kita nak cuba amalkan dalam hidup kita. Itu yang lebih utama. Mudah-mudahan mendapat barakah dan kebaikan yang berterusan insyaAllah. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة. اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.